Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan pertama bagi subjek EDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan, iaitu implikasi kepelbagaian sosiologi di Sekolah Menengah Agama Intifakiyah Guai Temerloh, Pahang. Tugasan ini disediakan oleh saya, iaitu Nur Fatin Aklili binti Rosli, Muhammad Luqman Hakimi bin Muhammad Zaid dan Farhanah Al-Hanan binti Faisal. Pengenalan bagi kepelbagaian sosial budaya, di mana kepelbagaian sosial budaya dalam sistem masyarakat majmuk di negara kita akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran khususnya. Beberapa tokoh berpendapat seperti Muhammad Taib Osman 1988 menyatakan budaya dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyuasakannya dengan keadaan sekeliling. Manakala Modern Dictionary of Sociology pula menyatakan kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan. Definisi sosial budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Selain itu, kepelbagaian sosial budaya ini turut dirasai di peringkat pengurusan kelas meliputi implikasi terhadap guru, murid, sekolah dan kurikulum tersirat. Kegagalan dalam menerusi aspek tersebut dalam menghadapi kepelbagaian sosial budaya akan menggagalkan konsep satu Malaysia yang diputuskan oleh pucuk pimpinan negara. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terbagi kepada 4, iaitu guru, murid, sekolah dan juga kurikulum tersirat. Implikasi kepelbagaian sosial budaya dari aspek guru ialah pengurusan bilik darjah dan hubungan, penerimaan dan layanan adil, strategi pembelajaran kooperatif, pemilihan bahan sumber, aspirasi atau jangkaan guru, kelas sosial murid. Manakala bagi aspek murid pula ialah pengajaran dan pembelajaran, gaya belajar dan gaya berfikir, kaum etnik, kemahiran dan penguasaan bahasa, penempatan dan kelas sosial dan gender. Manakala daripada segi aspek sekolah, iaitu jenis sekolah, kepimpinan sekolah dan lokaliti sekolah. Dan manakala bagi kurikulum tersirat pula ialah struktur organisasi sekolah, budaya sekolah dan konflik nilai. Bagi aspek guru, sebuah kelas yang terdiri daripada kaum dominan dan etnik minoriti, pelajar minoriti mungkin berasa terabai dan tidak dihargai sekiranya tidak ada unsur-unsur budaya etnik dalam sumber pembelajaran. Selain itu, penggunaan sumber yang baik dilihat dari sudut penggunaan bahasa dan istilah yang tidak sensitif. Bagi aspek guru merujuk kepada pengurusan bilik darjah dan hubungan, kawalan tingkah laku dianjurkan melalui peraturan dan rutin bilik darjah. Selain itu, guru boleh menggunakan kajian sosiometri untuk melihat hubungan antara pelajar dan bilik darjah. Dengan maklumat yang dapat dikumpul, hendaklah diproses ke dalam bentuk sosiogram atau penjadualan. Daripada hasil tersebut, guru dapat merumuskan hasil pembelajaran melalui kaedah yang menarik. Selain itu, guru mencatatkan kemajuan dan kelemahan yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran serta dapat melakukan penambahbaikan. Di samping itu juga, guru harus mempunyai wawasan yang jelas, daya kreativiti serta peka terhadap segala perubahan. Guru juga perlu membuat perancangan yang rapi terhadap keupayaan, kemahiran melaksanakan tugas, kemahiran berfikir, kemahiran berinteraksi dan juga komunikasi. Selain itu juga, guru berperanan sebagai pemudah cara, ejen perubahan, sumber inspirasi kepada murid adalah jelas dan mengapresiasikan dalam sudut kehidupan murid di sekolah. Akhir sekali, guru harus kreatif dan inovatif untuk menjadikan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Dari aspek guru merujuk kepada penerimaan dan layanan adil.
di mana guru perlu mengenali latar belakang murid, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adat resam dan agama akan membolehkan mereka memberikan layanan yang lebih adil kepada murid. Selain itu, guru tidak seharusnya menggunakan maklumat latar belakang keluarga murid untuk mengesahkan generalisasi dan pelabelan yang telah dibuat. Di samping itu juga, guru perlu menggunakan maklumat latar belakang keluarga murid untuk memahami tingkah laku dan luahan perasaan murid yang dipengaruhi oleh ekologi iaitu persekitaran. Akhir sekali, guru tidak boleh menyentuh atau mempertikaikan kepercayaan yang diamalkan oleh murid-murid mereka. Strategi pembelajaran kooperatif dan aspirasi atau jangkaan guru. Dalam strategi pembelajaran kooperatif di mana pendidikan yang saksama bukan bermakna sistem penyampaian yang sama digunakan untuk semua murid. Kesaksamaan bergantung kepada persekitaran tempat tinggal murid, faktor status sosioekonomi keluarga dan gaya pembelajaran murid. Selain itu, kesedaran budaya mikro kumpulan etnik yang berbeza dapat membantu mengeratkan hubungan dan mewujudkan kerjasama dan toleransi yang diperlukan dalam masyarakat majmuk. Selain itu juga, penggunaan bahasa yang standard dapat memberi peluang sama rata kepada murid untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Dalam aspirasi atau jangkaan guru pula di mana guru hendaklah sedar bahawa potensi murid guru berdasarkan kelas sosial, jantina dan bangsa. Guru perlu berubah sikap dan perspektif terhadap pelajar dan mengelakkan amalan diskriminasi. Selain itu juga, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira jantina. Bagi kelas sosial murid, perbezaan kelas sosial dan kaum ini perlu diketepikan dan semua murid perlu dilayan sama rata tanpa mengira kelas sosial dan kaum. Guru juga perlu peka terhadap pembentukan kumpulan agar tidak berlaku kumpulan mengikut kelas sosial dan kaum. Guru perlu melayan murid yang datang dari kelas atasan dan berkedudukan sama rata dengan murid biasa yang lain. Ia membuka peluang kepada setiap murid untuk mengambil bahagian dalam pembelajaran di dalam kelas. Pelibatan guru dalam mengendalikan kelas sosial murid akan mewujudkan pergaulan bebas dan tidak berkelompok di dalam masyarakat. Ia juga menolong murid untuk memahami dan membentuk nilai, sikap dan tingkah laku yang sesuai. Guru juga dapat membantu murid memahami kekuatan yang ada pada diri mereka. Guru juga dapat menolong murid membentuk konsep kendiri yang positif supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan perasaan yang seronok. Guru juga perlu membiasakan diri untuk datang awal ke bilik darjah. Guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap pencapaian murid. Akhir sekali, guru perlu menggunakan kata-kata bermotivasi, kaya dengan senyuman, pandai berjenaka, memuji murid yang menunjukkan sikap yang positif dan memberi teguran umum. Bagi pemilihan bahan sumber, sebuah kelas terdiri daripada kaum dominan dan etnik minoriti. Murid-murid minoriti mungkin berasa terabai dan tidak dihargai sekiranya tidak ada unsur-unsur budaya etnik mereka dalam sumber pembelajaran. Selain itu, penggunaan sumber yang baik dilihat dari sudut penggunaan bahasa dan istilah yang tidak sensitif. Bagi aspek murid di mana murid-murid mempunyai pendirian tersendiri daripada pengaruh budaya, agama dan persekitaran. Selain itu, kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosio budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Murid juga perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosio budaya dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum dan jantina yang lain. Akhir sekali, kepelbagaian sosio budaya dalam kelas turut merangsang kewujudan masalah disiplin. Bagi aspek murid di mana murid-murid mempunyai pendirian tersendiri daripada pengaruh budaya, agama dan persekitaran. Selain itu, kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosio budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Murid juga perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosio budaya dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum dan jantina yang lain. Akhir sekali, kepelbagaian sosio budaya dalam kelas turut merangsang kewujudan masalah disiplin. Gaya belajar dan gaya berfikir di mana gaya belajar merujuk kepada cara atau gaya yang paling berkesan bagi individu menguasai pembelajaran. Terdapat 3 gaya pembelajaran yang asas umum iaitu visual melalui gambaran atau gambar,
audio melalui pendengaran dan kinestetik melalui penggerakan untuk memahami isi pembelajaran. Ada juga pelajar memerlukan bantuan latar untuk memahami pembelajaran yang dipanggil field independent. Pelajar perempuan lebih banyak memerlukan bantuan latar berbanding lelaki. Ia juga bergantung kepada budaya etnik. Selain itu, pelajar impulsif mudah membuat kesilapan berbanding pelajar reflektif. Pelajar reflektif iaitu mudah mengingati maklumat, lebih memahami teks, lebih cekap dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Guru perlu menggunakan kemahiran optimum dalam pengurusan bilik darjah dengan memahami tingkah laku budaya murid. Selain itu, gaya belajar dan gaya berfikir dapat memastikan murid untuk berfikir serta menakur dalam proses pengajaran guru dalam bilik darjah secara kondusif. Selain itu juga, murid yang terdiri daripada pelbagai bangsa yang berlainan harus bersosial dalam kelompok mereka ketika melakukan aktiviti pembelajaran. Tambahan pula, sikap prejudis terhadap bangsa lain harus dielakkan supaya segala aktiviti pembelajaran dapat dirancang dan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Akhir sekali, semangat saling memperjayai ke dalam jiwa murid perlu diasah dengan nilai-nilai murni ke arah perpaduan murid. Bagi kemahiran dan penguasaan bahasa dan juga gender, kemahiran dan penguasaan bahasa di mana bahasa daerah, bahasa ibunda dan dialek yang digunakan merujuk kepada ke arah membudayakan diri dengan mempelajari bahasa ibunda sahaja dan sukar untuk mengikuti pengajaran guru secara efisien. Selain itu, kosakata yang terbatas dan meluas memudahkan mereka bergaul dengan masyarakat yang lain dan sinapsis mendasari pemikiran budaya yang tangkas. Penggunaan bahasa standard harus diamalkan oleh murid. Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan budaya yang penyayang. Selain itu, komunikasi berkesan dapat dijemakan melalui cara bertutur, penggunaan bahasa badan dan juga penulisan. Dari aspek gender pula, di mana diskriminasi oleh guru, ekoran perlakuan yang diwatakkan adalah berbeza, sama ada lelaki maupun perempuan. Kebanyakan guru lebih memberi perhatian kepada pelajar perempuan berbanding dengan pelajar lelaki. Budaya yang diamalkan di sekolah membentuk penerimaan kelainan gender, keupayaan dan prestasi mengikut gender yang ditulis oleh Santrop 2008. Murid digalakkan untuk berinteraksi dan berhubung dengan mereka yang berlainan jantina, contohnya melibatkan rakan yang berlainan jantina dan bersesuaian dengan tugasan yang diberikan oleh guru. Bagi penempatan dan kelas sosial, di mana kelas sosial wujud melalui hasil taraf pendidikan dan taraf sosial ekonomi keluarga, iaitu ketersekatan budaya berlaku dalam kelas sosial yang rendah. Ia juga kurang mendapat motivasi dan bimbingan dari keluarga, ekoran faktor kemerosotan ekonomi keluarga. Dari segi penempatan pula, di mana bandar dan pinggir bandar iaitu lebih terdedah dengan budaya dan etnik, manakala luar bandar dan pedalaman yang mengamalkan budaya dan etnik yang sama. Ia wujud cabaran terhadap pendidikan yang memerlukan kepakaran profesionalisme guru yang cekap dan tangkas. Melalui norma-norma dalam pembelajaran, murid mudah terpengaruh kepada tindakan guru yang menunjukkan teladan sebagai seorang profesional. Selain itu, murid mudah menerima motivasi yang disampaikan secara berhemah dan berhikmah seperti menerapkan nilai-nilai murni yang hendak dipupuk dalam roda kehidupan dan budaya murid dalam bilik darjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhana Alhana binti Faisal. Jadi di sini saya akan membentangkan tentang latar belakang Sekolah Menengah Agama Al-Ittifaqiyah Agoi. Jadi sekolah ini terletak kira-kira 30 km daripada pusat bandar. Ia didirikan pada hari Khamis 16 Oktober 1947 bersamaan 1 Zulhijjah 1366 Hijrah. Muafakat bersama seluruh masyarakat Kampung Guai, terbinalah sekolah ini pada awalnya di atas tanah seluas 2 ekar. Ia dibeli daripada sumber kewangan hasil sumbangan, iaitu daripada derma orang ramai. Terukir nama Ittifaqiyah yang bermakna muafakat ataupun kerjasama di antara satu sama lain. Di waktu itu, ia tiada kemudahan perhubungan jalan raya ke Kampung Guai, melainkan melalui jalan air sahaja dengan menaiki bot. Setelah sekolah ini diambil alih oleh Kerajaan Negeri Pahang melalui Jabatan Agama Islam Pahang pada tahun 1998. Pengambilan alih ini bahagian khidmat dan pengurusan Jabatan Agama Islam telah menyiapkan satu blok asrama perempuan pada kos perbelanjaan sebanyak RM440,376.
Pihak sekolah sedang giat menjalankan usaha-usaha perbaikan kecil dan pengubahsuaian pada bangunan sedia ada untuk dijadikan asrama lelaki, kantin, dewan makan dan dapur asrama. Kos perbelanjaan yang disalurkan oleh pihak khidmat pengurusan kewangan sepenuhnya oleh Jabatan Agama Islam Pahang. Seterusnya kita akan pergi kepada bahagian sekolah. Kepelbagaian sosio budaya telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti SJKC dan SJKT. Untuk mengatasi masalah kepelbagaian sosio budaya di sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah berusaha untuk melakukan pelbagai aktiviti untuk mengatasi masalah tersebut. Antara aktiviti-aktiviti tersebut adalah program interaksi untuk perpaduan iaitu RIMUP. Terdapat beberapa jenis-jenis sekolah iaitu SK, SKJC, SKJT, SMK Harian, Sekolah Model Khas, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Agama dan juga Sekolah Pendidikan Khas. Jadi Sekolah Menengah Agama Al-Ittifaqiyah Guai ini terletak di bawah Sekolah Menengah Agama di bawah Kerajaan Negeri Pahang. Seterusnya, kepimpinan sekolah iaitu Kepelbagaian Sosial Budaya telah mewujudkan sekolah yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga India. Kementerian Pelajaran Malaysia telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian sosial budaya melalui aktiviti yang disenaraikan di sekolah tersebut seperti gotong royong, perdana, sukaneka, tradisional, pesta perayaan mengikut kaum etnik dan sebagainya. Sekolah juga merupakan ruang untuk pendidik menerapkan kepercayaan dan dalam nilai masyarakat. Murid harus menerapkan dengan nilai yang baik tanpa mengira latar sosial budaya mereka. Terdapat 3 struktur organisasi sekolah iaitu jadual waktu pembelajaran, penyediaan kemudahan dan kelengkapan sekolah dan juga bahan sumber pembelajaran iaitu buku teks dan juga perisian komputer yang berada di Sekolah Menengah Agama Al-Ittifaqiyah Guai. Terdapat 4 budaya sekolah iaitu peraturan sekolah. Yang kedua, paparan maklumat sekolah. Yang ketiga, keceriaan sekolah. Dan yang keempat, peranan dan hubungan warga sekolah. Kita pergi pula kepada kurikulum tersirat. Berdasarkan A Dictionary of Sociology 2005 dipetik daripada dalam budaya dalam pembelajaran 2011, cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pembelajaran dan pengajaran dalam pengurusan organisasi sekolah. Yang kedua, mengkaji mengenai nilai-nilai kepercayaan, iklim sekolah dan pengalaman pembelajaran. Daripada Margolis 2001, Sheffield 1997, Eisner 1994, Longstreet and Shane 1993 dan Cinder 1973. Terdapat 2 bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah iaitu overt iaitu terbuka yang memberi fokus kepada kursus pengajian yang eksplisit dan covert iaitu tersirat yang memberi fokus kepada pembelajaran yang tacit, diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat. Daripada Sheffield 1997. Ciri-ciri kurikulum tersirat ada beberapa jenis iaitu yang pertama, merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar. Yang kedua, boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. Yang ketiga, yang merangkumi nilai-nilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri iaitu murid, guru dan juga pengajar. Dia dipelajari oleh murid secara tidak langsung, misalnya daya intelek guru, pengajar, tingkah laku dan akhlak guru dan pengajar. Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan juga latar belakang pelaksana kurikulum. Walaupun kadang-kadang kurikulum tersirat terdapat sama ada pada matlamat atau objektif hanya kepada kurikulum itu tetapi tidak tertulis dalam kandungan kurikulum berkenaan maupun dalam pelajaran. Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza iaitu jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakimi bin Muhammad Zahid. Saya akan sambung pembentangan ini iaitu implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah, di mana sosial budaya di sekolah ini terdiri daripada 4 iaitu
murid, guru, sekolah dan kurikulum tersirat. Untuk murid terdapat 3, iaitu gaya belajar dan berfikir, gender ataupun jantina, pertempatan dan kelas sosial. Untuk gaya belajar dan berfikir, murid selalunya mudah belajar melalui proses mendengar dan proses melihat. Yang kedua, murid bertindak selepas berfikir secara mendalam serta memberi tindak balas. Yang ketiga, murid juga perlu bantuan latar persekitaran untuk belajar dan berfikir. Okey, gaya belajar dan berfikir ni murid selalunya dia menekankan kepada berfikir secara mendalam untuk belajar lebih bagus. Okey, yang kedua iaitu gender, iaitu jantina. Di sekolah ni mempunyai murid lelaki dan murid perempuan. Lepas tu yang kedua, perlu ada perbatasan antara murid lelaki dan murid perempuan, kerana sekolah ini adalah merupakan sekolah agama, di mana sekolah agama ni menekankan pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang ketiga iaitu pertempatan dan kelas sosial, di mana sekolah di pinggir bandar lebih kepada budaya murid dari aspek tumpuan, kemampuan berbelanja, tingkah laku dan pandangan akan berbeza. Yang kedua, terdapat masalah dari segi kemudahan alatan belajar. Di kawasan pedalaman ini tidak banyak kemudahan, sepertinya makmal sains, bilik KHB atau bilik reka bentuk untuk pertukangan. Lepas tu yang ketiga, murid mudah bersosial, tidak kira kelas atasan atau bawahan. Yang special sekolah pedalaman ni, murid walaupun daripada kelas atas atau kelas bawah mudah bergaul antara satu sama lain. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah melalui guru, iaitu terdiri daripada 3, pengurusan hubungan, layanan adil dan bahasa. Pengurusan hubungan ni, guru mempunyai hubungan yang baik kepada murid-murid. Yang kedua, guru tahu cara untuk menarik perhatian murid. Yang ketiga, guru memberi contoh yang baik kepada murid-murid supaya dijadikan teladan. Di mana pengurusan hubungan ni, guru perlu memainkan peranan untuk memberi tunjuk ajar kepada murid supaya murid boleh menjadikan mentor untuk dijadikan ikutan. Yang kedua iaitu layanan adil. Guru memberi layanan yang adil kepada murid sama ada kelas atas atau bawah. Yang kedua, guru tidak bersikap pilih kasih semasa mengajar. Yang ketiga, guru bersikap sama rata kepada murid lelaki dan murid perempuan. Layanan adil ni guru perlulah adil semasa mengajar ataupun di luar pengajaran, kerana di situ kita dapat melihat tingkah laku guru tersebut untuk dijadikan contoh yang terbaik kepada murid-murid. Yang ketiga iaitu bahasa. Untuk penggunaan bahasa, guru bahasa Arab menggunakan bahasa Arab sepanjang mengajar subjek Arab. Di mana sekolah agama ni dia bukan belajar subjek akademik saja, selain itu dia belajar subjek agama, di mana iaitu subjek tauhid, hadis, fiqh, sirah dan sebagainya. Untuk guru bahasa Inggeris, menggunakan bahasa Inggeris semasa mengajar. Yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu semasa di luar pengajaran dan pembelajaran. Implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah melalui sekolah iaitu terdiri daripada 3, jenis sekolah, lokaliti sekolah dan kepimpinan sekolah. Untuk jenis sekolah, sekolah agama ni mempunyai subjek tambahan iaitu bahasa Arab. Yang kedua, menggantikan subjek pendidikan Islam kepada pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dan pendidikan syariah Islamiah. Yang ketiga, ilmu agama dan akademik yang seimbang. Ini sekolah agama ni, macam saya cakap tadi, dia bukan tertumpu kepada subjek akademik, malahan dia
subjek untuk agama. Sebagai contohnya macam tadi, tauhid, fiqh, sirah dan sebagainya. Untuk lokaliti sekolah, iaitu sekolah di luar kawasan bandar. Sekolah ni berada di kawasan luar bandar, jauh daripada bandar. Yang kedua, pelbagai latar belakang sosial budaya, di mana banyak sosial budaya yang terdapat di pedalaman sekolah ini. Yang ketiga iaitu kepimpinan sekolah, iaitu kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa dapat memanfaatkan sekolah untuk mencapai matlamat. Yang kedua, dapat mewujudkan iklim sekolah yang mesra. Yang ketiga, menyediakan asrama kepada murid-murid yang jauh di sekolah. Ini adalah kepimpinan ataupun langkah sekolah untuk menambah baikkan pendidikan di sekolah. Seterusnya, implikasi kepelbagaian sosial budaya di sekolah melalui kurikulum tersirat, iaitu struktur organisasi sekolah. Yang kedua, budaya sekolah. Yang ketiga, konflik nilai, di mana struktur organisasi sekolah, jadual waktu pembelajaran dan aktiviti di sekolah, bentuk penaksiran dan penilaian. Yang kedua, motivasi yang bervariasi. Untuk sekolah agama ni, motivasi adalah sangat penting untuk menaikkan lagi semangat pelajar murid-murid untuk bersungguh untuk belajar. Di mana murid-murid di pedalaman ni kebanyakannya banyak bermain dan selalunya tidak fokus semasa belajar. Sebab itulah motivasi penting kepada pelajar ataupun murid-murid di kawasan pedalaman. Untuk budaya sekolah, situasi bilik darjah satu kelas tidak melebihi 20 orang murid. Ini kerana sekolah di kawasan pedalaman tidak ramai murid. Untuk yang kedua, budaya pelajar, adat rasam yang diamalkan. Yang ketiga, bias yang tidak disengajakan. Untuk konflik nilai, murid mempelajari tingkah laku baik guru. Yang kedua, guru mempamerkan akhlak budi pekerti. Yang ketiga, pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Konflik nilai ni dapat ditafsirkan sebagai guru sebagai contoh untuk menunjukkan budi pekerti yang baik untuk dijadikan contoh kepada anak-anak murid. Untuk implikasi terhadap pencapaian akademik pelajar, yang pertama, persekitaran yang kondusif dapat memberi keselesaan kepada pelajar untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kekurangan alatan bantu mengajar dapat memberi kesan kepada pelajar dalam memahami topik yang diajar oleh guru. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan untuk menambah baik alat bantuan mengajar dengan membelinya dengan menggunakan bantuan kewangan sekolah atau memberi cadangan kepada guru besar untuk menambah baikkan lagi alatan mengajar guru tersebut. Yang ketiga, kawasan sekolah yang agak jauh dari bandar menyukarkan pelajar untuk menghadiri kelas malam. Disebabkan kawasan sekolah terlalu dalam, ini menyebabkan pelajar sukar untuk menghadiri kelas malam, dan sekolah kemungkinan tidak membuat kelas malam kerana sukar untuk pelajar untuk belajar atau untuk sampai ke sekolah. Yang keempat, guru yang bersistematik dan aktif di sekolah dapat membantu pelajar untuk lebih fokus di dalam kelas. Yang keempat ni, guru perlulah bertindak sebagai perlulah bersistematik untuk membantu pelajar, iaitu dengan menyediakan alat bantuan seperti mekanisme teknologi, seperti menyediakan permainan semasa belajar dan sebagainya.
Yang kelima, penggunaan alatan teknologi maklumat, multimedia dan sebagainya dapat membantu pelajar yang lemah di dalam kelas. Yang nombor 5 ni, dia menggunakan teknologi maklumat, iaitu penggunaan macam kuis tadi, kuis permainan di dalam alam maya. Contohnya penggunaan word wall untuk menambah untuk jawab di dalam alam maya. Kuis, apa lagi, permainan yang boleh menarik minat untuk murid-murid jawab. Okey, dan seterusnya, peranan guru sebagai pembugar jiwa murid dalam meningkatkan semangat untuk belajar. Yang pertama, guru hendaklah mempelbagaikan nada ketika proses pengajaran. Guru tidak seharusnya menggunakan nada yang mendatar kerana ia akan menyebabkan pelajar akan cepat bosan dan mudah hilang tumpuan. Sebagai contohnya, guru yang mengajar suaranya perlahan ataupun nadanya tidak terlalu kuat boleh menggunakan alatan seperti speaker untuk menyampaikan pengajaran dengan lebih jelas. Ataupun yang kedua, mengajar murid-murid dengan nada yang berlagu, di mana nada yang berlagu ni cepat memberi pemahaman dan ingatan kepada murid-murid. Okey, yang kedua, guru perlu melibatkan pengalaman yang sebenar untuk memudahkan murid faham berbanding dengan murid-murid yang hanya belajar secara teori semata-mata. Okey, yang kedua ni sebagai contohnya, subjek sains, di mana murid belajar tentang mentol, wayar, Swiss dan bateri. Murid hanya mendapat teori semata-mata dan tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana cara untuk penggunaan mentol, Swiss, bateri tersebut. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan dengan membeli alatan ataupun menyediakan alatan untuk memperlihatkan kepada murid-murid, sebagai contohnya amali dengan lebih baik. Yang ketiga, guru haruslah menyediakan ganjaran yang menarik minat murid untuk belajar. Sebagai contohnya, untuk menarik minat murid belajar ni, guru perlu menyediakan contoh gula-gula. Contoh, guru memberi soalan di papan kenyataan ataupun di whiteboard, dan sesiapa murid yang boleh menjawab di papan whiteboard tersebut, guru memberi ganjaran contoh 2 ketul gula-gula ataupun kereta mainan ke yang harga 50 sen, yang harga RM1 tu, yang itu dapat menarik minat murid lah untuk belajar dan bersungguh-sungguh untuk berebut menjawab di papan putih tersebut. Okey, yang keempat, guru juga perlu menggunakan bahan bantuan mengajar iaitu BBM untuk memudahkan pelajar mudah memahami apa yang diajar. Bahan bantuan mengajar ni sebagai contohnya, sebelum mengajar, guru perlu berfikir dan melihat apa yang harus diajar keesokan harinya sebelum mengajar murid-murid. Ini dapat memudahkan pelajar memahami apa yang diajar. Okey, yang kelima, guru juga boleh menyuruh murid-murid untuk membuat pembentangan, di mana untuk menarik minat pelajar ni, guru perlu memberi tajuk dan menyuruh murid bentang apa yang tajuk guru bagi. Sebagai contohnya, tajuk haba dan suhu. Maksudnya satu kumpulan
menyediakan satu kumpulan untuk setiap tajuk, dan murid dapat membentangkan tajuk yang telah diajar oleh guru. Ini boleh memberi pemahaman yang lebih baik kepada murid-murid. Okey, kita akan pergi kepada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Di dalam bilik darjah, guru-guru berhadapan dengan murid dari pelbagai bangsa, etnik dan budaya yang tersendiri dan berlainan antara satu sama lain. Setiap murid mempunyai latar belakang keluarga, komunikasi dan tahap ekonomi yang berbeza. Justru itu, guru memainkan peranan yang penting untuk membantu murid dari segi gaya pembelajaran dengan menggunakan strategi pengajaran yang berkesan untuk meningkatkan semangat pelajar dalam kalangan murid. Sekian daripada saya. Terima kasih.